Sampai kan orang yang mandikan arwah, dia dah tarik kelopak mata tu. Dia tarik kelopak mata dia macam gini. And then dia hold, dia biarkan kejap, lepas tu dia lepas. Assalamualaikum guys, so welcome back to Carol series. Okay, dalam video kali ni kan, Carol akan ceritakan tentang kisah seram yang dikongsikan oleh sahabat Carol sendiri yang bernama Afiq Asfar. So dalam kesempatan ni juga Carol nak bagi tahu yang dia ni adalah salah seorang sahabat Carol dunia akhirat guys. Memang baik orangnya. Kalau korang nak kenal dengan dia, bolehlah pergi DM dia dekat Insta yang perempuan je kan. Dia tengah single tu. Sebenarnya Carol dibayar untuk cakap macam tu. So sorry. Gurau. Okay, sorry guys, Carol terambil masa korang banyak pula kan. Sebelum Carol mulakan, Carol nak korang semua chill, santai-santai. Jangan risau, memang tak akan ada jump scare langsung dalam video ni. Hope you guys enjoy the story. Let's go. Okay guys, kita mula serius sikit. Berdasarkan apa yang telah diceritakan oleh Afiq kepada Carol, kejadian ni berlaku pada tahun 2006. And orang yang terlibat dalam cerita ni juga adalah keluarga Afiq sendiri. Semua nama dalam cerita ni bukan nama sebenar kecuali Afiq sahaja. Pada satu hari, Pak Cik Man iaitu bapa kepada Afiq, dia mendapat satu panggilan daripada adik beliau yang bernama Makcik Sakinah. Makcik Sakinah ni kiranya makcik kepada Afiq lah. Masa Makcik Sakinah call tu kan, dia cakap dengan Cik Man macam ni, "Paman, kau tahu tak mana-mana tempat berubat dekat JB?" So Pak Cik Man pun cakap, "Aku adalah kawan yang boleh ubatkan orang. Tapi kenapa apa yang berlaku ni?" Makcik Sakinah cakap, "Anak aku ni Amran, dia baru balik dari training askar dekat Sabah. Lepas tu baru 2 minggu balik, kaki dia bengkak ni. Tiba-tiba je kot ada terlanggar apa-apa ke masa dekat hutan tu, kita tak tahu kan. Tu yang aku tanya kau ni, Paman." Dan Cik Man tak cakap banyak. "Okey, tak apa. Esok pagi aku terus gerak segamat bawa Am datang JB." Jadi lepas je perbualan orang habis, Cik Man terus call Cik Ayub. Cik Ayub ni memang famous gila dekat kawasan kita orang sebab dia ni jual sayur, jual ikan. Setiap pagi memang akan dengar dia punya horn. And at the same time, dia ada ubatkan orang dengan menggunakan perubatan Islam. Wah, bunyi apa tu? Guys, bunyi apa tu? So Cik Man call dia, minta tolong datang pada hari esoknya sebab dia nak bawa Am datang esoknya kan. Okay, keluarga Makcik Sakinah ni, diorang punya family ni memang tak ada kereta tau. Yang diorang ada hanyalah motor saja. So takkanlah nak suruh Am bawa motor pula kan. Orang tu kakinya dah lah bengkak. Jadi Pak Cik Man terus gerak ke Segamat ditemani oleh Afiq and ambil Am bawa datang JB. Masa dalam perjalanan ke JB, Am tu dia hanya borak sekejap je dengan diorang and then dia tidur. Dia macam tak berapa nak sihat sangat tau. Okay guys, untuk sesi perubatan Islam yang pertama ni, benda ni dilakukan di rumah Afiq. Untuk waktu maghrib dengan Isya, Am hanya mampu untuk solat secara duduk sahaja disebabkan dia punya kaki tu bengkaknya semakin naik guys, semakin membesar gitu. Disebabkan kaki dia yang macam tu, dia memang tak boleh nak berdiri lama guys. Okey, dia punya bengkak tu daripada tapak kaki sampai ke betis. Dia macam ada air dekat dalam tu. So lepas Isya, Cik Ayub pun datang bawa ais. Untuk apa ais tu? Okey, kejap lagi Carol akan explain. And tak lama lepas tu, diorang pun jalankan sesi perubatan Islam. Masa tu Cik Ayub suruh Am masukkan kaki dia dekat dalam baldi and then Cik Ayub pun tuangkan ais dekat dalam baldi tu. Lepas dia letak ais tu, sambil dia pegang kakinya Am, sambil tu dia baca ayat-ayat suci Al-Quran, macam ayat-ayat untuk ruqyah lah kan. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar geng. Tak ada apa-apa yang berlaku langsung masa malam tu. So guys, lepas dia settle semua tu, apa yang diorang nampak, apa yang family Afiq ni nampak, Am macam dah happy sikit, dah boleh ajak borak, gelak-gelak semua. Dalam pukul 11 macam tu, Afiq standbykan tempat tidur untuk Am dekat ruang tamu. Si Afiq ni standby kan lah tilam, bantal, selimut semua. And then tak lama lepas tu Am pun tidur dekat situ. Okay guys, sepanjang malam tu kan, Am ni dia berdengkur dengan sangat kuat tau. Rumah Afiq ni 2 tingkat and Am tidur dekat ruang tamu bawah. Korang bayangkan, Afiq, Cik Man, adik-beradiknya Afiq, kira satu family dorang memang dengar dengan kuat gila Am punya dengkur tu. Kira satu family dorang memang dengar dia berdengkur dengan sangat kuat guys. Dorang pun macam pelik lah sebab baru-baru ni, actually Carol lupa nak cakap, kejadian ni berlaku 2 minggu lepas Raya Aidilfitri. Kiranya sekarang ni Am ni balik ke Johor sebab dia nak sambut raya dengan family. So satu family
sebenarnya si Afiq ni pun pelik lah. Sebab masa raya dekat kampung 2 minggu lepas, tak ada pula si Am ni tidur berdengkur macam ni kan. Lagi-lagi dia punya dengkur tu kuat. So diorang macam curious lah, apa sal kau tiba-tiba macam gini kan. Tapi diorang just biarkan je lah dia tidur. Mula-mula diorang fikir mungkin dia penat ke apa kan, baru lepas jalan ni sesi rawatan kan. Okey, pada pukul 6.30 pagi, Afiq pergi kejut Am untuk bangun solat subuh. Masa tu dia masih berdengkur lagi. Am masih berdengkur lagi. Masih kuat bunyi dengkurannya tu. Sampaikan benda tu boleh dengar satu rumah guys. Kejut, Am tak bangun. Am, bangun Am. Am, bangun. Am, bangun Am. Dia tak bangun. Lepas tu Cik Man cakap, biarkanlah dulu dia tidur. Nanti siang sikit nanti kau kejut dia lagi, Fik. Ayah nak pergi kerja ni. Okey guys, lepas tu pukul 10 kejut tak bangun. Pukul 11 kejut tak bangun. Pukul 12 kejut tak bangun. Pukul 3 petang kejut still tak bangun lagi guys. Sampailah Cik Man balik kerja pukul 4.30 petang, masih tak bangun guys. Tapi dia masih bernafas. Masa tu memang diorang semua dah rasa macam something gila kan. Apa hal dia ni Am ni kan. Apa pasal Am ni tak bangun kan. So Cik Man call Musa. Musa ni kira abang saudaranya Afiq. Cik Man pun ceritalah perkara yang sebenar berlaku dekat Am dari A to Z. Daripada mak dia cerita yang dia ni kaki bengkak apa semua kan. And Musa pun dia faham and dia bagi tahu dekat Cik Man yang dia ada kenal dengan seorang pakcik ni, ataupun orang panggil dia Tok, orang Batu Pahat. Dia orang yang boleh ubatkan orang lah. Jadi diorang semua buat keputusan Am kena bawa balik kampung diorang. Kampung diorang dekat Pontian, kena berubat dekat sana. Sebab pakcik yang dekat Batu Pahat tu, Tok tu, dia nak datang JB macam jauh sangat. So diorang ambil tengah-tengah lah, JB, Batu Pahat, Pontian dekat tengah-tengah. Musa pun deal dengan Tok tu untuk buat rawatan pada waktu malam. Sebab masa tu pun dah petang kan, memang tak sempat. Lagipun Musa masa tu tengah kerja, kena settlekan dia punya kerja dulu, baru dia datang pick up Am dekat rumah Cik Man. Okey guys, dalam pukul 8 macam tu, Musa pun datang dengan dia punya van sebab nak bawa Am tenang sikit kan. Van besar. Sebab Am tu dia tak bangun tidur, jadi memang diorang kena bawa van guys. Jadi diorang akan baringkan Am dekat dalam van tu. Masa nak masukkan Am dekat dalam van tu, dia terberak. So diorang semua terpaksa bersihkan dulu najis-najis yang keluar and baru diorang gerak pergi Pontian. Lebih kurang dalam pukul 10 malam diorang dah sampai dekat kampung Pontian. Masa dekat kampung memang semua dah ada, semua dah standby. Sampai dekat kampung diorang usung Am and baringkan dia dekat ruang tamu sebelah belakang rumah. Kira ruang tamu bawah lah. Biasa kalau rumah kampung kan, depan dia mesti tinggi and sebelah belakang pula rendah kan, sebab kampung banjir. Okey, kita sambung balik. Memang masa tu Am ni masih tak sedarkan diri and masih berdengkur dengan sangat kuat guys. Tak lama lepas tu, lebih kurang 1 jam lepas tu, pakcik berubat yang dari Batu Pahat tu pun sampai. Tok tu sampai. Sampai je dia tanya dekat Cik Man, kenapa ni? So Cik Man cakap dengan pakcik tu, semalam ni dah berubat, malam tu dia tidur, sampai ke sekarang ni tak bangun-bangun Tok. Okey, tak apa. Sekarang ni saya nak minta awak semua bagi ruang sikit. Jangan rapat-rapat sangat dengan orang tu. Okey, bagi ruang sikit supaya saya boleh buat kerja lah. And then Tok tu cakap lagi dekat Cik Man, boleh tak awak bawakan saya lada kering dengan bawang yang dah dipotong. Lepas tu lada kering dengan bawang tu awak masukkan dekat dalam mangkuk yang diisi dengan air. So Cik Man tak cakap banyak, dia terus pergi dapur, buat je apa yang disuruh oleh Tok tadi tu, and dia bawa ke depan semua bahan yang Tok tu minta. Lepas je Tok tu dapat semua apa yang dia minta tadi, dia terus mulakan sesi berubat dengan Bismillahirrahmanirrahim. And dia teruskan lagi dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat ruqyah lah. Anjing bunyi pula guys. Aku pula yang takut ni. Masa tu memang tak ada apa lagi yang berlaku. Am pun masih terbaring tak sedarkan diri. Tiba-tiba Tok tu cakap dekat dia, kau boleh bangun tak? Kalau kau boleh bangun, kau cakap dengan aku. Am still diam, dia masih berdengkur. Bila Tok tu tengok dia masih lagi tak bangun-bangun, dia terus capai mangkuk yang Cik Man bawa dari dapur tadi tu, yang berisi dengan air lada. Lepas tu dia pergi kacau air yang ada dalam mangkuk tu dan dia suap dekat dalam mulut Am. Am terus mengelupur macam tu kan. Lepas tu Tok tadi tu tanya lagi dekat Am, sekarang kau boleh bercakap tak? Dengan tak semena-mena, tiba-tiba je Am tu terus boleh bersuara guys. Mata dia terbuka dulu. Kau siapa? Tapi masa tu Am tu masih lagi terbaring lah. Tok cakap, aku datang ni nak tolong kau. Suara Am dah lain tau. Dia punya intonasi suara macam marah-marah gila kau. Aku tak kenal kau. Kau jangan kacau aku. Dia hak milik aku. Dia aku punya. Oh shit guys, shit gila. Bila semua yang ada dekat situ dengar je apa yang Am cakap, diorang memang terkejut gila, babeng guys. Tok terus ambil kain kuning yang dia bawa, dia tutup matanya Am dengan kain kuning tu. Bila ditutup matanya Am tu, dia terus meracau-racau macam orang kena rasuk tapi dalam keadaan baring. Tapi bila Tok tu buka ikatan kain kuning dekat mata dia, dia terus diam. Dia terus bila tutup balik dia punya mata, menggelibas lagi. Jadi Tok tu membiarkan je. Dia tak
Dia tak ikat dengan kain kuning. So Tok tu cakap, okey kau tunggu kejap. Tok tu terus bangun, pakai tanjak macam cerita hang tua tu kan. Dia pakai samping kuning and dia berjalan kelilingnya Am sambil baca ayat-ayat Al-Quran. Lepas tu tiba-tiba Tok tu cakap, kau dari mana? Lepas tu benda tu cakap, aku dari Sabah. Tok tu duduk balik, dia ambil Yasin, dia baca Yasin tu secara terbalik guys, dari belakang ke depan. Dengan tak semena-mena dia terus pandang pintu, terus jerit, Mak, tolong, sakit. Am cakap macam tu, benda yang ada dalam badan dia. Lepas tu tiba-tiba kakaknya Am boleh masuk campur pula. Pergi dekat mak kau sana. Buat apa kau sibuk dekat dalam badan adik aku ni? Lepas tu benda tu sambung lagi. Mak, datang sini mak, sakit. Kiranya maknya benda tu tak boleh nak masuk rumah tu sebab Tok tu dah pagar dulu dari awal dia datang tadi. Maksudnya, maknya benda tu hanya duduk dekat pintu depan rumah je. That's why Am tu asyik pandang pintu dia sebab mak dia ada dekat situ. Tak lama lepas tu, dengan tak semena-menanya lagi, Tok tu berbual dengan benda yang ada dalam badan Am tu guna bahasa Filipin guys. Filipin. Putang ina bobo bisalaka. Jadi bila dia berbual dalam bahasa Filipin, memang semua orang tak faham lah kat situ kan. Dah borak lama sikit dalam bahasa Filipin tu, Tok tu tuang lagi air lada kering dengan bawang tadi tu masuk dalam mulutnya Am. Menggelupur lagi guys. Benda tu memang tak nak keluar guys. Lepas tu dalam berapa minit lepas tu, Tok tu ajak Cik Man pergi tandas. Sampai dekat tandas, terkejut gila Cik Man bila dia nampak ada satu kumbang besar macam buntut kuali besar dalam macam gini lah, melekat dekat penjuru tandas. Lepas tu Tok tu cakap dekat Cik Man, kubang tu adalah benda yang ada dekat dalam badan Am sekarang ni. Jangan bagi sesiapa masuk tandas. So Cik Man pun terus pergi ruang tamu, bagi tahu dekat semua orang dalam keadaan berbisik lah. Jangan pergi toilet macam tu lah. Jangan pergi toilet Tok tak bagi macam gitu lah. Tiba-tiba Tok tu tanya dekat dia, kenapa kau masuk dalam badan dia? Kenapa kau kacau hidup dia? Kenapa kau seksa dia macam gini? Lepas tu benda tu pun cakap, aku suka dia, aku nak dia. Tok reply balik, kalau kau suka dia, kenapa kau seksa dia macam gini? Aku tak seksa dia, aku sayang dia. Benda tu cakap, okay tak apa, aku akan pastikan kau mati malam ni juga. Okay guys, sampai sini je dah tak ada cerita guys. Sebab Afiq tertidur masa tu. Masa azan subuh berkumandang, Abang Afiq kejut dia bagi tahu yang Am dah meninggal. Fik, bangun, Am dah tak ada. Terus terkejut dia gang. Dia terus lari pergi ruang tamu bawah tu. Dia tengok bapak dia, Cik Man tu lah, dengan Tok tu tengah baca Yasin. Yang kesiannya guys, mata arwahnya Am tak boleh nak tutup tau. Mata dia terbuka macam mata kita sekarang ni. Macam ni. Masa nak mandikan jenazah pun still tak boleh nak tutup mata dia. Sampai kan orang yang mandikan arwah, dia dah tarik kelopak mata tu. Dia tarik kelopak mata dia macam gini, and then dia hold, dia biarkan kejap, lepas tu dia lepas. Lepas tu kelopak mata dia tu terbuka balik. Kesian geng. Sampai nak kebumikan pun diorang cuba banyak kali untuk tutupkan matanya arwah tu, tapi tak boleh juga guys. So diorang terpaksa kebumikan je. Tak ada pilihan, no choice guys. Dah settle semua. Berapa hari lepas tu mak arwah buka cerita, masa arwahnya Am nak balik Johor, diorang memang dah habis training dekat satu hutan dekat Sabah. Keluar je hutan memang ada lori askar standby kat tepi untuk pick up diorang. Diorang pun naik. Masa nak gerak tu, arwah ada nampak seorang perempuan tengah lambai dekat dia. And dia pun lambai balik dekat perempuan tu. Tiba-tiba member dia tegur, kau lambai dekat siapa tu Am? Ada awet tu kau nampak tak? Mana ada orang dekat situ Am? Kau lambai dekat siapa sebenarnya ni Am? And then maknya arwah ni boleh tahu cerita ni daripada kawan-kawannya Am. Kawan yang ada dengan Am masa kejadian lambai-melambai tadi tu. That's why mak dia tahu pasal benda tu. Masa minggu pertama arwah dekat Johor kan, kira dia dah balik daripada Sabah tu, dia balik Johor. Minggu pertama tu dia bagi tahu dekat mak dia yang testis dia bengkak. Yang mana tak tahu testis tu apa, korang boleh google sebab benda tu agak sensitif sikit bila Carol cerita kat dalam ni kan. Dia punya testis tu bengkak guys. Memang tak boleh nak. Gila tu, kesian gila lah cerita ni. So the conclusion is, benda yang masuk dalam badan arwah tu, dia suka dengan arwah sampai dia tak nak lepaskan arwah sampai arwah meninggal. Carol doakan kita semua dijauhi daripada benda-benda macam tu guys. Okay guys, jadi guys takat ni je video untuk kali ni. Don't forget to subscribe, like, comment and share. See you soon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And